Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, pada video kali ini kita akan membincangkan secara ringkas yang berkenaan dengan makhraj huruf. Yang mana makhraj huruf ini adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah daripada huruf alif, ba, ta, sa sehinggalah huruf ya. Kesemua huruf-huruf tersebut ada makhraj yang tersendiri, tempat keluarnya yang tersendiri, yang kita akan bincangkan pada video kali ini insya-Allah. Baik, kita teruskan. Yang mana makhraj huruf ini terpecah kepada 5 bahagian. Bahagian yang pertama adalah pada rongga kerongkong. Yang kedua pada bahagian lidah. Yang ketiga pada bahagian bibir mulut kita. Bibir mulut kita akan mengeluarkan beberapa huruf, dan seterusnya rongga hidung, dan yang terakhir yang kelima adalah rongga mulut. Baik, kita akan pergi satu persatu. Kita dimulakan dengan rongga kerongkong, yang mana kita nak tahu dalam pada rongga kerongkong tersebut huruf apa yang keluar daripadanya. Baik, kita lihat, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan di rumah buka kita punya buku modul tajwid pada muka surat yang ketiga, pada rongga kerongkong. Baik, rongga kerongkong padanya ada 6 huruf yang keluar daripada rongga kerongkong, dan huruf-huruf tersebut adalah huruf hamzah, huruf ha, ain, ha, ghin dan kha. Dan di dalam 6 huruf tersebut, rongga kerongkong kita ni terpecah pula kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, bahagian pangkal. Bahagian pangkal kerongkong kita yang ni di bawah sekali, bahagian bawah sekali kita punya kerongkong. Di situ keluarnya 2 huruf, iaitu huruf hamzah dan huruf ha. Contoh, huruf hamzah kita bunyikan, kita sabdukan bunyi huruf hamzah, dan sebelumnya kita letak huruf hamzah yang berada atas. Jadi bacaannya a. Sekali lagi saya ulang, huruf hamzah yang keluarnya pada pangkal kerongkong kita, a. Itu untuk huruf hamzah. Seterusnya yang mana yang berada di pangkal kerongkong kita, satu lagi adalah huruf ha. Huruf ha yang berada di pangkal kerongkong kita adalah ha yang tebal. Bunyi bacaannya tebal. Kita ada 2 jenis huruf ha. Ha yang tebal, ha bulat, dan satu lagi ha yang nipis, ha pedas. Baik, ha pedas kita nanti dulu. Kita fokuskan dahulu pada huruf ha yang tebal ini, yang mana kedudukannya ataupun makhraj tempat keluarnya adalah di pangkal kerongkong kita, di bawah sekali. Kita cuba bunyikan sama-sama. Saya mulakan dahulu. Nampak bunyi bacaan dia pun tebal, yang mana dia keluar daripada pangkal kerongkong kita. Sekali lagi saya ulang. Jelas? Okey, baik. Itu untuk bunyi huruf ha. Seterusnya kita pergi kepada tengah kerongkong. Baik. Di tengah kerongkong 2 huruf juga yang keluar daripadanya, iaitu huruf ain dan huruf ha. Baik, huruf kita pergi dahulu kepada huruf ain. Yang mana cara menyebutnya, kita dia untuk huruf ain ni ada bunyi lemak-lemak sikit, yang mana keluarnya daripada tengah kerongkong kita. Saya mulakan dahulu sebutan dia. Sekali lagi saya ulang. Untuk huruf ain ini kita bezakan sebutan dia dengan huruf hamzah. Contoh di dalam surah Al-Fatihah, di dalam ayat pada kalimah Siratal ladzina an'amta, dimulakan dengan huruf hamzah. An'amta, barulah huruf ain yang berada atas bertemu dengan huruf nun yang tanda sukun. Bezakan antara bunyi huruf hamzah dan huruf ain. Baik, itu untuk bunyi huruf ain. Dan seterusnya huruf ha. Yang saya cakap tadi, ha ada 2. Ha yang pertama yang kita telah pelajari tadi, ha yang tebal, bunyinya pun tebal. Dan seterusnya yang sekarang ini adalah ha yang nipis. Kita nipiskan sedikit bunyi bacaan dia. Contoh, ha, yang mana kedudukan huruf ha tersebut di tengah-tengah kerongkong kita. Sekali lagi saya ulang. Ha.
Okey, baik, kita ambil satu contoh di dalam surah Al-Fatihah juga, yang pada ayat yang kedua, permulaan ayat yang kedua. Alhamdu. Di situ. Huruf ha padanya adalah ha yang nipis. So kita nipiskan bacaan. Jadi kita nipiskan bacaan, jangan kita tebalkan, kita nipiskan. Alhamdu. Kita menggunakan ha yang nipis. Jangan kita gunakan ha yang tebal. Contoh yang salahnya adalah alhamdu. Alhamdu itu kita menggunakan ha yang tebal. Ha yang tebal kedudukannya di bawah sekali, di pangkal kerongkong. So jadi untuk huruf ha yang nipis ini, kita nipiskan bacaan. Baik, selesai untuk huruf ha, dan seterusnya kita pergi kepada kedudukan kerongkong kita yang paling atas ataupun hujung kerongkong atas sekali, yang mana padanya keluar dua huruf, iaitu huruf ghain dan huruf kha. Baik, kita cuba bunyikan untuk huruf ghain sama-sama, ikut dengan saya. Allah. Boleh sama-sama saya ulang. Allah. Dalam surah Al-Fatihah juga ada terdapatnya huruf ghain. Contoh, ghairil maghdubi. Di situ huruf ghain, yang mana sebutannya, cara sebutan ataupun makhraj huruf ghain itu berada pada kerongkong di atas, belah atas sekali, di hujung kerongkong. Baik, itu untuk huruf ghain. Dan seterusnya huruf kha. Huruf kha juga dia punya makhraj berada di hujung kerongkong di atas sekali, yang perlu kita geserkan sedikit dia punya bunyi. Contoh huruf kha. Akha. Sekali lagi saya ulang, dengarkan betul-betul. Akha. Yang mana untuk huruf kha ini tempat keluarnya adalah di kerongkong, yang mana di kerongkong itu pula di bahagian atas sekali. Baik, selesai untuk rongga kerongkong. Sekali lagi saya ulang, pada rongga kerongkong keluarnya 6 huruf, iaitu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian lidah. Okey, baik. Bahagian lidah ini pula terbahagi kepada beberapa bahagian lidah. Baik, saya umpamakan ini adalah kita punya lidah, ini hujung lidah kita, dan ini pangkal lidah kita, ini tengah lidah, dan ini sisi kanan, dan ini sisi kiri. Baik, kita mulakan daripada huruf yang pertama yang keluar daripada bahagian lidah, yang mana keluar dari pangkal lidah. Sekali lagi saya ulang, keluar dari pangkal lidah yang diangkat ke langit-langit lembut, iaitu huruf qaf dan huruf kaf. Baik, untuk dua huruf ini, huruf qaf dan huruf kaf, tempat keluarnya adalah pada, ataupun makhraj huruf qaf dan huruf kaf adalah pada pangkal lidah. Pangkal lidah ni, inilah. Ni umpamanya kita punya lidah. Pangkal lidah yang dekat dengan kita punya anak tekak tu, kita naikkan pangkal lidah kita ke atas langit-langit lembut belah atas. Contoh huruf qaf. Aq-qa. Okay, boleh? Sama-sama sekali lagi ulang dengan saya. Aq-qa. Okey, baik. Untuk menyebut huruf qaf, pangkal lidah kita tadi naikkan ke langit lembut belah atas. Baik, itu untuk huruf qaf. Seterusnya untuk huruf kaf pun sama, cumanya huruf kaf ini dia agak lembut sedikitlah. Bunyi bacanya agak nipis sedikit. Sama juga tempat keluarnya pada pangkal lidah yang dinaikkan pada langit lembut belah atas. Jadi akka. Sekali lagi saya ulang. Akka. Yang mana pangkal lidah kita naikkan ke langit-langit lembut belah atas. Di situlah makhraj huruf qaf dan makhraj huruf kaf. Baik, seterusnya kita teruskan kepada huruf seterusnya, yang mana keluar daripada tengah lidah yang diangkat ke langit-langit keras. Tadi pangkal lidah, sekarang kita beralih pada tengah lidah, yang mana di tengah lidah ini keluarnya 3 huruf, iaitu huruf jim, shin dan huruf ya. 3 huruf ini berada di tengah-tengah lidah, yang mana kita nak keluarkan atau menyebut huruf 3 huruf ini, perlu tengah lidah kita naikkan ke langit-langit keras belah atas. Contoh huruf jim. Ajja. Okey, boleh? Sekali lagi saya ulang. Ajja. Di tengah-tengah lidah kita ni, naikkan ke langit, sentuhkan kepada langit-langit keras bahagian atas. Itu untuk huruf jim. Seterusnya kita cuba pula untuk huruf shin. Sekali lagi. Asya. Tengah-tengah lidah,
naik ke langit keras belah atas. Sekali lagi saya ulang, untuk huruf shin. Asya. Boleh? Itu kedudukan untuk huruf shin. Seterusnya, untuk huruf yang terakhir yang berada, untuk huruf yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya juga berada di tengah-tengah. Makhrajnya di tengah-tengah lidah kita, naikkan ke langit belah atas. Jadi, ayya. Sekali lagi saya ulang. Ayya. Okey, jelas tuan-tuan? Okey, baik. Itu untuk 3 huruf yang berada ataupun makhrajnya pada tengah lidah yang dinaikkan ke langit-langit keras belah atas. Baik, kita teruskan tanpa membuang masa untuk huruf seterusnya. Kalau kita lihat muka surat 4 itu, keterangan di bawah, keluar daripada tepi lidah kiri atau kanan yang diangkat ke sisi gigi geraham belah atas, iaitu huruf dot. Yang mana untuk kita menyebut huruf dot ini, ini kita punya lidah ni. Ada sisi belah kanan dan sisi belah kiri. Kita naikkan ataupun sentuhkan sisi belah kanan ataupun sisi belah kiri, sentuhkan kepada geraham belah atas, sama ada kanan atau kiri. Pastikan kalau kita terbiasa dengan sisi belah kanan kita ni lidah, naikkan kepada geraham belah kanan. Kalau kita biasa dengan sisi belah kiri, naikkan kepada belah kiri punya geraham. Jangan tiba-tiba geraham lidah belah kanan, sisi lidah belah kanan, naikkan kepada geraham belah kiri. Tergeliat tuan-tuan, kita punya lidah. Kita ambil yang mudah saja, yang mana sisi belah kanan, naikkan ataupun sentuhkan kepada geraham gigi belah atas untuk huruf dot. Contoh, ad-do. Sekali lagi saya ulang. Ad-do. Saya menggunakan lidah, sisi lidah belah kanan yang disentuhkan pada geraham gigi belah atas. Baik, itu untuk huruf dot yang mana makhrajnya pada sisi lidah yang dikenakan pada gigi geraham belah atas. Baik, seterusnya kita teruskan lagi untuk huruf seterusnya, keluar daripada hujung lidah yang ditekankan ke langit-langit keras sebelah hadapan, iaitu huruf lam, iaitu huruf nun, lam dan huruf ra. Baik, pangkal sudah, tengah sudah, sisi sudah. Sekarang kita pergi pada hujung lidah kita. Yang mana hujung lidah kita ni, kita akan pergi ataupun tekankan pada langit-langit keras bahagian atas untuk huruf lam, nun dan huruf ra. Contoh, kita mulakan dengan huruf nun dahulu. Untuk menyebut huruf nun dengan bacaan makhraj yang tepat, kita sentuhkan ataupun kita tekankan hujung lidah kita pada langit keras bahagian atas. Contoh, ni kita punya lidah lah, hujung lidah. Ni kita punya langit belah atas. Anna. Sekali lagi saya ulang. Anna. Sentuhkan ataupun tekankan hujung lidah kita pada langit belah atas. Itu untuk huruf nun. Seterusnya untuk huruf lam pun sama. Alla. Sekali lagi saya ulang. Alla. Itu untuk huruf lam. Dan seterusnya yang terakhir adalah huruf ra. Pun sama juga, hujung lidah ini kita tekankan pada langit keras bahagian atas. Ar-ra. Sekali lagi saya ulang. Ar-ra. Baik, 3 huruf tersebut yang mana makhrajnya berada, tempat keluarnya hujung lidah yang ditekankan pada langit keras bahagian atas. Selesai untuk hujung lidah. Dan seterusnya kita teruskan yang mana keluar daripada hujung lidah yang ditekankan pada gusi gigi gunting sebelah atas, iaitu huruf ta, dal dan huruf ta. Okey, untuk 3 huruf ni, huruf ta, dal dan ta, berada di hujung lidah juga yang ditekankan pada gusi gigi gunting belah atas. Tadi untuk huruf nun, lam dan ra, hujung lidah ni kita tekankan pada langit. Yang ini pula 3 huruf seterusnya adalah hujung lidah ni kita tekankan pada di antara gusi dan gigi gunting belah atas tu. Untuk huruf ta, dal dan ta. Contoh huruf ta, at-ta. Jadi saya ulang, hujung lidah, ni hujung lidah, ni di antara gigi gusi dan gigi gunting. At-ta. Seterusnya untuk huruf dal, ad-da. Jadi saya ulang, huruf dal, ad-da. Dan yang terakhir untuk huruf ta pun sama, dia punya makhraj di hujung lidah yang ditekankan pada gusi gigi gunting belah atas. At-ta. Sekali saya ulang, at-ta.
Jelas tuan-tuan, untuk 3 huruf tersebut, huruf ta, dal dan huruf ta, makhrajnya pada hujung lidah yang ditekankan pada gigi gusi. Sekali lagi maaf, ta, dal dan huruf ta, makhrajnya di hujung lidah yang ditekankan pada gusi gigi gunting belah atas. Okey, baik, selesai. Seterusnya untuk huruf yang berikutnya, keluar daripada hujung lidah yang ditekankan pada gusi gigi gunting sebelah bawah, iaitu huruf zai, sin dan huruf shad. Baik, untuk 3 huruf ni, zai, sin dan shad, saya ulang sekali lagi. Hujung lidah kita tekankan pada gusi gigi gunting belah bawah. Tadi untuk huruf ta, dal dan ta, hujung lidah tu kita kenakan pada gusi gigi gunting belah atas. Yang pada kali ini 3 huruf seterusnya, zai, sin dan huruf shad, kita tekankan hujung lidah ini pada gusi gigi gunting belah bawah pula. Contoh huruf zai, azza. Azza, maknanya kita punya lidah tu biar je kat bawah, tak pergi mana-mana. Seterusnya untuk huruf sin, assa. Assa. Dan yang terakhir untuk huruf shad pun sama, assa. Assa. Baik, 3 huruf ini makhrajnya hujung lidah kita ditekankan pada gusi gigi gunting belah bawah. Maknanya gusi lidah kita tu biar je kat bawah, tak pergi mana-mana. Baik, seterusnya tanpa buang masa, untuk 3 huruf seterusnya, keluar daripada hujung lidah yang dikeluarkan sedikit antara hujung 2 gigi gunting atas dan bawah. Baik, iaitu huruf sa, zal dan huruf dha. Baik, 3 huruf ni lah yang perlu kita ambil perhatian. Yang mana untuk menyebut 3 huruf ini, kita perlu keluarkan hujung lidah kita sedikit di antara 2 gigi gunting. Pertamanya, huruf sa. Menyebut huruf sa, kita kena bezakan antara huruf sa dan huruf sin. Huruf sin tadi, hujung lidah kita tu kita biar je tekankan pada gusi gunting belah bawah. Maknanya kita tak keluarkan mana-mana kita punya hujung lidah tu. Untuk huruf sa, kita wajib keluarkan hujung lidah kita ini pada kedua gigi, di antara 2 gigi gunting. Contoh sa, si, su. Tapi jangan kita menjeli lidah sangat. Kita hanya keluar hujung lidah sahaja. Sekali lagi saya ulang. Sa, si, su. Nampak? Saya punya hujung lidah dikeluarkan di antara 2 gigi gunting. Contoh asa. Okay, baik, itu untuk huruf sa. Seterusnya huruf zal. Huruf zal ini kita kena keluarkan hujung lidah kita sama je macam huruf sa tadi, untuk membezakan di antara huruf zal dan huruf zai. Contoh untuk huruf zal bunyi dia za, zi, zu. Okay, boleh? Sekali lagi saya ulang. Za, zi, zu. Sekali lagi saya ambil contoh lain. Azza. Baik, itu untuk huruf zal. Seterusnya untuk huruf dha. Huruf dha pun sama, hujung lidah perlu dikeluarkan di antara 2 gigi gunting. Contoh al-dha, al-dha, dha, zi, zu. Okay, jelas? Untuk 3 huruf tersebut, huruf sa, zal dan dha, wajib kita keluarkan hujung lidah di antara 2 gigi gunting untuk menyebut 3 huruf tersebut dengan bacaan yang tepat ataupun dengan bacaan makhraj yang tepat lah. Baik, selesai untuk bahagian lidah. Banyak tak tuan-tuan? Banyak. InsyaAllah kita akan praktis lagi di dalam kelas nanti, insyaAllah, untuk huruf-huruf yang telah kita pelajari tadi. Dan seterusnya kita teruskan untuk bahagian bibir. Bahagian bibir ini keluarnya 4 huruf, iaitu huruf waw, fa, mim dan huruf ba. Kita pergi satu persatu. Yang pertamanya kita pergi kepada huruf waw. Huruf waw ini keluarnya pada bahagian bibir, yang mana untuk membunyikan huruf waw kita perlu memunculkan sedikit bibir kita. Contoh huruf waw, baris atas, baris bawah dan baris hadapan. Wa, wi, wu. Nampak bibir. Contoh, itu untuk huruf waw yang keluarnya pada bahagian bibir. Seterusnya untuk huruf kedua di bahagian bibir adalah huruf fa, yang mana untuk menyebut huruf fa ini, gigi bawah kita akan kenakan pada bibir belah atas. Fa, maaf, tersilap terbalik. Fa.
Gigi. Okey, baik. Maafkan saya macam confused sikit. Bukan confused, saya macam lost context sikit. Baik, gigi belah atas kena pada bibir belah bawah. Itu baru betul. Okey, untuk menyebut huruf fa. Itu fa, fi, fu. Gigi belah atas kena pada bibir belah bawah. Yang mana huruf fa ini makhrajnya pada bahagian bibir. Baik, seterusnya itu untuk huruf waw dan huruf fa. Seterusnya untuk huruf mim dan huruf ba. Yang mana kedua-dua tersebut pada bahagian bibir. Yang mana untuk menyebut huruf mim dan huruf ba ini perlu kita merapatkan kedua bibir kita. Contoh, huruf mim saya sabdukan amma. Nampak? Saya rapatkan kedua-dua bibir kita. Amma. Seterusnya untuk huruf ba pun sama, kedua-dua bibir kita perlu dirapatkan. Abba. Okey, saya ulang. Abba. Okey, jelas? Begitulah untuk huruf waw, fa, mim dan huruf ba. Yang mana keempat-empat huruf tersebut makhrajnya adalah di bahagian bibir. Selesai untuk bahagian bibir. Sekarang kita pergi kepada rongga hidung dan rongga mulut. Baik, sekarang saya nak bagi tahu sedikit yang mana untuk bahagian kerongkong, lidah dan bibir mulut, dia mengeluarkan huruf hijaiyah. Dan untuk rongga hidung dan rongga mulut, dia mengeluarkan bunyi huruf. Contoh, kita pergi dahulu untuk bahagian rongga mulut. Kita lihat untuk muka surat 3. Rongga mulut. Yang mana keluar daripada rongga mulut iaitu huruf alif, waw dan huruf ya yang dipanggil huruf mad. Baik, macam kita belajar sebelum-sebelum ni. Untuk huruf mad ada 3 huruf. Huruf alif, waw dan huruf ya. Untuk bunyi huruf mad ini keluarnya pada rongga mulut. Tu bunyi huruf mad huruf alif dia akan jadi a. Bunyi huruf mad huruf waw dia akan jadi u. Bunyi mad huruf ya akan menjadi bunyi dia i. Untuk ketiga-tiga bunyi huruf mad tersebut dia keluar daripada rongga mulut. Baik, itu untuk rongga mulut. Dan yang terakhir adalah rongga hidung. Baik, macam saya cakap tadi, untuk rongga mulut dan rongga hidung dia mengeluarkan bunyi. Kalau tadi rongga mulut mengeluarkan bunyi huruf mad, dan sekarang untuk rongga hidung dia mengeluarkan bunyi dengung. Baik, untuk dengung ini hurufnya ada 2, huruf nun dan huruf mim. Kita cuba baca bunyi bacaan dengung untuk huruf nun. Anna. Sekali lagi saya ulang. Anna. Itu huruf nun, dengung huruf nun. Dan seterusnya dengung yang kedua, dengung huruf mim. Amma. Sekali lagi saya ulang. Amma. Kedua-dua huruf ini mempunyai bunyi dengung, dan dengung itu keluarnya daripada rongga hidung. Kalau tak percaya tuan-tuan dan puan-puan di rumah, cuba kita sama-sama tutup hidung, tutup kedua-dua hidung kita. Dan kita cuba sebut bunyi bacaan dengung huruf nun dahulu. 1, 2, 3. Anna. Nampak? Apabila kita tutup hidung, bunyi dengung tu tak keluar. Sebab apa? Sebab bunyi dengung itu akan keluar daripada rongga hidung. Kalau kita tutup, tak keluarlah bunyi dengung tersebut. Okay, maknanya untuk rongga hidung itu mengeluarkan bunyi dengung. Yang mana bunyi dengung itu terhasil daripada huruf nun dan huruf mim. Baik, maka selesailah ke-5 makhraj huruf. Yang sekali lagi saya ulang secara keseluruhannya. Yang pertama rongga kerongkong, yang kedua bahagian lidah, yang ketiga bahagian bibir mulut, yang keempat rongga mulut, dan yang terakhir rongga hidung. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada video kali ini akan memberi manfaat dan akan memperelokkan lagi kita punya bacaan, dan mudah-mudahan juga kita sentiasa istiqomah lah untuk membaca Al-Quran itu. Sebab membaca Al-Quran itu, kalau kita tinggalkan bacaan tersebut, walaupun kita dah lancar bacaan, dia akan berkemungkinan bacaan itu akan sekat-sekat semula. Maka antara tips untuk lancar baca Al-Quran adalah kita sentiasa praktis ataupun kita sentiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Biar kita punya lidah ini lembut untuk membaca ataupun menyebut kalimah-kalimah Allah tersebut. Baik, wallahu alam. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.